Dia minta berhenti. Okey, boleh kita mula? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat hari. Hari ini saya akan memimpin sidang media selaku Ketua Pengarah Kesihatan, dan bersama saya Datuk Dr. Chong, Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan Bahagian Kesihatan Awam, Datuk Dr. Raizat, Timbalan Pengarah Kesihatan Bahagian Perubatan, dan Dr. Nohayati Rosli, Ketua Jawatan Penyakit-Penyakit. Okey, kita mula ya. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan bahawa sehingga 12 tengah hari 4 Mac 2020 terdapat 14 kes baru telah dilaporkan. Seperti mana yang dimaklumkan sebelum ini, gelombang pertama jangkitan penyakit coronavirus 2019 di Malaysia, coronavirus 2019 di Malaysia yang merangkumi 22 kes positif coronavirus 19, iaitu kes pertama sehingga kes ke-22 telah sihat dan discharge. Setelah 11 hari tiada kes baru dilaporkan, gelombang kedua bermula pada 27 Februari 2020. Bagi gelombang kedua sehingga 4 Mac 2020, terdapat sebanyak 28 kes positif COVID-19, iaitu kes ke-23 sehingga kes 50 yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 50 kes dan 22 telah pun di-discharge. Bagi gelombang kedua, terdapat satu kluster COVID-19 yang telah dikenal pasti. Kluster ini melibatkan kes positif ke-26. Berdasarkan siasatan dan pengesanan kontak yang telah dijalankan sehingga kini, seramai 215 kontak yang telah dikesan. Daripada jumlah kontak rapat tersebut, 16 kes dikesan positif COVID-19. 19 adalah negatif dan 180 menunggu keputusan. Didapati 5 kes merupakan kontak rapat kepada beberapa kes positif di kalangan 16 kes tersebut, iaitu kontak rapat pada kes 26. Ini menjadikan jumlah kes positif kluster ini adalah sebanyak 21 kes, iaitu kes ke-30 sehingga kes ke-50. Berdasarkan pada maklumat terkini yang diperolehi, kes positif ke-26 telah menghadiri beberapa aktiviti sesi mesyuarat, sesi perjumpaan dan juga sesi temujanji. Daripada 16 kes positif yang dikesan, didapati satu kes merupakan pegawai khas kepada kes ke-26. 15 kes telah menghadiri aktiviti bersama dengan kes ke-26, di mana beberapa daripada mereka telah menghadiri lebih daripada satu aktiviti bersama kes ke-26. Aktiviti-aktiviti yang dihadiri bersama adalah seperti berikut. Yang pertama, bagi aktiviti pertama, seramai 8 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut. 6 daripada jumlah tersebut dikesan positif, manakala 2 adalah negatif. Bagi aktiviti kedua, seramai 10 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut. 4 daripada jumlah tersebut dikesan positif dan 2 negatif dan 4 masih menunggu keputusan. Bagi aktiviti ketiga, seramai 15 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut. 10 daripada jumlah tersebut dikesan positif, 4 negatif dan 1 masih menunggu keputusan. Bagi aktiviti keempat, seramai 21 kontak rapat telah menghadiri aktiviti tersebut. Seorang daripada jumlah tersebut dikesan positif dan 11 negatif dan 9 menunggu keputusan. Bagi aktiviti kelima, melibatkan 7 kontak rapat dan seorang dikesan positif, manakala 6 adalah negatif. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa
siasatan mengenai kluster ini masih diteruskan. Sehubungan dengan itu, Kementerian Kesihatan berharap semua pihak dapat bertenang dan sentiasa bekerjasama dengan memberi maklumat yang tepat apabila dihubungi atau dikenal pasti sebagai kontak rapat. Kementerian Kesihatan Malaysia juga ingin menasihatkan kepada organisasi yang ada kes yang positif dan telah dikesan positif agar tidak perlu membuat penutupan pejabat, namun memadai menjalankan pembersihan dan disinfeksi pejabat tersebut. Pada masa yang sama, semua pihak diminta tidak menularkan sebarang maklumat yang boleh menyebabkan kebimbangan kepada orang awam. Jadi keadaan masih terkawal. Seterusnya, Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan sekiranya terdapat pertanyaan ataupun keraguan mengenai penyakit COVID-19, orang ramai boleh melayari www.moh.gov.my, tanya doktor untuk mendapatkan nasihat daripada pakar perubatan keluarga untuk tindakan serta-merta. Sekiranya terdapat sejarah perjalanan, orang awam dipohon untuk tidak terus ke fasilitis kerajaan, namun disarankan agar mendapat nasihat kesihatan terlebih dahulu melalui Virtual Health Advisory ataupun Crisis Preparedness and Response Center Hotline. Orang awam boleh akses kepada perkhidmatan ini melalui seperti berikut, iaitu Virtual Health Advisory adalah daripada pukul 8 pagi sehingga pukul 5 petang setiap hari ataupun CPRC online. Selepas jam 5 petang, perkhidmatan nasihat kesihatan boleh diakses dari sumber yang dikendalikan oleh syarikat swasta. Contohnya, Doktor On Call beroperasi daripada jam 8 pagi hingga 12.30 malam setiap hari, ataupun Book.com beroperasi 24 jam setiap hari. Sila rujuk laman sesawang Doktor On Call dan Book.com untuk kadar bayaran yang dikenakan. Kementerian Kesihatan Malaysia dengan kolaborasi pihak swasta akan menjalankan perkhidmatan pengambilan sampel COVID-19 di rumah orang awam yang ingin menjalankan ujian pengesanan COVID-19, di mana caj akan dikenakan oleh pihak swasta tersebut. Pengumuman rasmi mengenai perkara ini akan diumumkan esok, iaitu kita perkenalkan konsep uberisasi ujian COVID-19. Dan seterusnya, Kementerian Kesihatan ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas kepada semua warga kerja Kementerian Kesihatan Malaysia di semua peringkat seluruh Malaysia yang bertukar lumus dalam menangani jangkitan COVID-19 di Malaysia. Kementerian juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua kementerian dan agensi yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menangani kejadian ini bersama. Sekian, terima kasih. Yes. There's some rumors that been going on that HealthCross staff. Could you address that, sir? Yeah, the staff as mentioned, because we have increase of the patient from 7 cases yesterday. Today we have increased to a total about another 14 cases. In total we have 28 cases. So from the total now we have 50 cases from day one until now. But the issue now is that some of the organization is closing the office for whatever reason. But from the perspective of Ministry of Health, there's no need to close the office. It is actually adequate if you have disinfectant, or you clean the office, disinfecting the office, and you clean up the office. That's more than adequate. That's our advocate to the organizations. So MOH has not received any positive cases of COVID-19 from Telfra? We may have, because this is the number. We do not mention where they are from and the part of the confidentiality in terms of the name. All we are allowed to mention the age and the sex. Right. Datuk, saya nak tanya,
hujung bulan ni ada beberapa kejohanan sukan yang diteruskan. Memandangkan COVID-19 di Malaysia ni semakin meningkat, apa saran daripada Kementerian Kesihatan masih memantau situasi dan sebagaimana saya beritahu tadi masih terkawal, iaitu dalam konteks local transmission. Jadi kita masih dalam peringkat early containment, dan berarti early containment kita dapat mengesan kontak-kontak yang positif dan juga yang negatif. Tapi apa yang penting ialah sekiranya kita beralih kepada late containment, mungkin strategi kita akan berubah, iaitu melihat kepada disrupting in terms of social gathering dan sebagainya. Jadi tak boleh batal. Setakat ni kita belum lagi kita nak masuk pada peringkat late containment. Datuk, kes 26 ni, apa yang saya dapat, dia dah di quarantine 14 hari. Yes, right. After di quarantine baru dia disahkan. Dia masih di quarantine kan? Masih di quarantine. Dalam isolasi di hospital Sungai Buloh. So because of that case, semua kena sampai ke case ni. Mungkin dia menjadi satu sumber menularkan penyakit tersebut. Jadi dia impact sebab ada banyak aktiviti, dan mungkin dalam aktiviti tersebut ada berjangkit pada orang lain. New cases, new 40 cases are related to the patient 26? Most of the patients are related to the patient 26, but there's second generation. That means if you look into the second generation, there are few of the patients who is not related directly to case 26, but those infected by the case 26. We do have the cases in the table, and then probably you can have a look and refer to the cases, the cluster of cases that we have. Tapi daripada case 30 until 50 are all from this one cluster. One cluster is case 26. So I think you have that right. So more important is that when we look into the two clusters, I mean the first cluster yang 16, then from the 16 they infect another line. That was, we call it the second generation. So ada 5 case, 5 case merupakan kontak rapat kepada case yang positif di kalangan 16, which mean the person, the 16 is involved, and then they infect another 5. The process of contact tracing is ongoing. So as you mentioned earlier, that this is an ongoing process for us to make sure that we detect the first generation as well as the second generation. Is this case what you call a super spreader? I don't call it a super spreader yet, because super spreader, if you look into the city of Daegu, the person, in fact, the case 31 in Korea infected more than 1,000 patients. Here only 16 patients that we are confirmed are infected by case 26. I would say probably extraordinary compared to other patients, but we are tracing in. So the good thing is that we are able to isolate this patient as soon as possible. So just to reconfirm, this 40 new cases is related to which case? Case 26. Case 26. Yeah. So yesterday we announced 7 cases. Today 7 cases plus another 14. Datuk, semua warga negara Malaysia? Semua warga negara Malaysia. Itulah gelombang kedua. Gelombang pertama, kita dapati 15 pesakit adalah warga negara daripada China, dan pesakit yang lain ada kaitan dengan negara China. Contohnya warga negara Malaysia dia pergi ke Singapura, memesyuarat dengan warga negara China dan bawa balik penyakit tersebut dan menjangkiti ibu mertua dengan kakak dia kan. Dan juga dalam misi bantuan 107 pesakit, kita ada 2 pesakit yang positif. Jadi semua ada kaitan dengan kes di negeri China. Yang itu gelombang pertama. Lepas tu tempoh 11 hari kita tak ada pesakit. Dan gelombang kedua kita dapati kes import. Contohnya kes 24 dia pergi 23 dia pergi ke Tokyo dan melawat bandar Tokyo dan juga Sapporo, dan balik dia positif. Kes 24 iaitu warga negara Jepun yang duduk di Malaysia selama 3 tahun tetapi ada sejarah perjalanan ke Tokyo dan juga ke Jakarta.
Kes 25 iaitu ialah warga Itali tapi dia telah memastautin di Malaysia dan dia pergi kat Milan bersama dengan kes 28. Jadi dua-dua positif. Kes 26 yang telah kita ceritakan tadi, dan kes 27 adalah staff nurse atau student nurse yang terlibat merawat pesakit kes 24, dan kes 28 ialah yang pergi Milan. Kes 29 iaitu dia share the same room dengan kes 24 di hospital swasta. Your contact tracing is really good. Yeah, I think we have done it well for the first wave. For example, the 22 cases in terms of contact tracing, and today we do know that case 26 is our focus, and we are able to trace so far, and the test has been done. 215 patients has been done. 215 contacts has been identified. So we are going through the process. So what I'm trying to say is masih terkawal. Yeah. Yes, sir. And credit has to go to our team, Yes. right? In terms of the ground staff that trace all of them. How many staff is in the contact? Ramai lah, because you tengok 215 contacts. That means the manpower and all the groundwork is actually very, it's a very challenging task for all of us. Betul tak ada pegawai kanan atau kepimpinan tertinggi MOF yang kena COVID? Setakat ni kita tak ada. Tak ada yang kita masuk dalam sini lah. Tapi as I mentioned earlier, kita hanya mengeluarkan umur dan jantina, dan lebih pada tu ialah ada kerahsiaan pesakit, right? Confidentiality. We do not reveal the name of the patient. Adakah itu sekatan kemasukan orang? Sekatan masih berterusan untuk 3 wilayah di negara China, iaitu wilayah Wuhan Hubei, wilayah Jiangsu dan wilayah Zhejiang. Dan juga kita telah mengadakan sekatan di Korea, South Korea Selatan, iaitu di bandar Daegu dan juga daerah Chongju. Itu sekatan itulah, dan dalam kalau dia lebih kurang daripada 14 hari akan disekat masuk di pintu masuk antarabangsa. Adakah sekatan akan diperluaskan? Setakat ni kita tak perluaskan sekatan, tetapi kita memberi nasihat perjalanan kalau boleh rakyat Malaysia elakkan daripada melancong ke negeri China, Jepun, Korea, Itali dan juga Iran. Hanya nasihat je, tapi kalau tak boleh tangguhkan perjalanan, pastikan mengambil langkah-langkah yang untuk mengelakkan jangkitan, itu langkah-langkah pencegahan dan juga jaga kebersihan diri. Datuk, kalau kita lihat kes 27 student nurse yang positif tadi, bagaimana kita melihat dulu? Adakah mereka juga terdedah dengan risiko? Memang risiko paling tinggi adalah dua kumpulan, iaitu kumpulan yang berkaitan family members ataupun keluarga. Risiko kedua ialah healthcare workers. Jadi kita telah adakan mesyuarat bersama dengan hospital-hospital swasta dan juga klinik-klinik swasta pada hari Ahad, iaitu mereka kena mengambil langkah-langkah kesiapsiagaan untuk pastikan yang staff-staff mereka protected lah dengan menggunakan pakaian PPE dan sebagainya. Dilindungi, yang penting itulah. Datuk, KL Bar has claimed that some of their staff who attended the AGM has contacted with the COVID. Can you verify on it? A lot of claims actually, but then more important is from us looking into the positive case, and then we trace, not the other way around, negative to trace to the positive. So we will identify our positive patient, and then the close contact of the positive patient, for example, the family members, and those who are associated with the close contact of this positive patient, and then we trace onwards, the first generation as well as the second generation. Earlier on, you said like some organisation or companies has closed their offices. Do you know how many? I'm just giving a general in terms of advice to all organisations. There's no need to close the offices or even your department. More important is adequate for you to just to do the disinfecting of that office and etc. So the precautionary measures is from MOH itself. That's right. Do they need to self-quarantine if they... But again, for example, if the organisation wanted to do a spring cleaning and etc., we have no objection.
But our advice is mainly there's no need to close the office. It's suffice just to clean the office. Dato', there's a message circulating that the KK in Sri Rampai Stapak is closed down. No, that's not true. Again, don't believe in fake news, right? Because these are doctors who are circulating the message. Yeah, but it's not true. That's why you have to verify your news through the hotline of a CBRC, etc. There are many fake news going around, but more important is to calm our rakyat. I think it is the rakyat's concern. Yes, we understand. Also important to calm the situation, because as far as we are concerned, we are under control at the moment. Transmission. Okay. So we will upload. Dato', do you Yeah. mind standing to this side because this is a big Okay, bigger scale. One more this side, on the right. Okay.